Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat bersama-sama pada pagi ini dan mudah-mudahan pertemuan kita dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat dirahmati oleh Allah, kita berada pada tajuk yang terakhir bagi perbincangan kita di antara usul bid'ah dan juga usul sunnah. Sebelum daripada kita masuk bulan Ramadan esok, dan kita akan buat daurah tafsir bermula daripada esok, dan saya ambil daripada bahagian yang kedua Al-Quran daripada surah Al-An'am untuk perbincangan kita esok insya-Allah. Dalam kita menghadapi bulan Ramadan selama sebulan ini insya-Allah. Apa yang kita nak bincang, tajuk yang terakhir di dalam perbincangan kita berkenaan dengan usul bid'ah dan juga usul sunnah ini. Apabila kita telah memahami perkataan bid'ah dan perkataan sunnah, kita telah faham bagaimana dibina perkataan tersebut dan bagaimana kita berinteraksi dengan sunnah Nabi SAW yang saya telah terangkan dalam kuliah saya 2 hari yang lepas dalam perbincangan kita. Istilah sunnah itu sendiri mengikut ahli usul dan juga ahli ilmi dan juga ahli fiqh dan juga ahli hadis. Tidak lari daripada benda yang berbentuk perkataan Nabi, aqwalun Nabi, wa af'alun Nabi, perbuatan Nabi dan juga wa taqrirun Nabi, itu pengakuan Nabi SAW. Dan juga ia termasuk dalam apa sahaja benda yang terkait dengan Nabi SAW yang patut kita ikut semua sekali. Yang tidak patut sama sekali kita kita lari daripada petunjuk Nabi. Kerana Nabi adalah khairul hadi Muhammad, iaitu sebaik-baik petunjuk Muhammad SAW. Dan jikalau kita memahami sunnah Nabi ini, marilah rasa perasaan cinta dan sayang serta kasih kepada Nabi kita SAW. Dan cinta dan kasih kepada Nabi ini adalah satu benda yang dituntut oleh agama. Hasil daripada kita sayang kepada Nabi, nescaya iman kita meningkat. Kedudukan kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu makin rapat. Kerana Nabi kita Muhammad SAW adalah orang yang membawa syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pada pagi ini kita bincang masalah bukti dan tanda cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana setiap benda itu ada bukti. Cinta kita kepada seseorang ada bukti kita sayang pada seseorang. Kasih kita kepada seseorang ada bukti yang mana kita kasih pada seseorang. Begitulah. Kepada Nabi SAW ada apa ni kita panggil, ada bukti kecintaan kita pada Rasulullah. Kerana di luar sana ada mereka yang mengaku sayang dan cinta pada Nabi SAW, tetapi hakikatnya jauh daripada sunnah Nabi. Malahan kecintaan kepada Nabi itu bagi mereka bertindak dengan ghulu dan melampau. Sehingga mereka buat satu ibadah yang baru untuk mencintai Nabi. Lalu macam mana bukti sayang kita pada Nabi dan penghormatan kita pada Nabi?
Sehingga mereka terpaksa buat satu benda yang dilarang oleh syarak apabila mereka bercakap berkenaan dengan Nabi SAW. Biar kita jangan keliru apabila kita sayang ke Nabi ni, adakah dengan kita menjunjung selipar Nabi? Adakah dengan kita buat perkara-perkara yang dilarang oleh Nabi kita Muhammad SAW, itu buat benda-benda yang bid'ah? Kerana kita yakin bahawa orang yang buat perkara-perkara yang kita panggil perkara-perkara bid'ah ini, mereka mendakwa mereka sayang kepada Nabi. Mereka kasih kepada Nabi, malahan mereka kata bahawa mereka beradab dengan Nabi SAW. Lalu kita nak tengok macam mana sebenarnya garis panduan agama yang menyebut berkenaan dengan kasih dan cinta pada Nabi ini. Baik. Dia kata mencintai Nabi SAW wajib ala kulli muslim, kewajipan bagi setiap muslim. Dan semua yang mahabbah cinta kepada Nabi SAW perlu membuktikan bukti dan tanda yang dapat dijadikan kebenaran di atas pengakuan cinta tersebut. Sebab setiap benda tidak akan diwujudkan tanpa bukti. Maka tanda-tanda dan bukti seseorang itu sayang kepada Nabi SAW, iaitu yang pertama, mencontohi dan menjalankan sunnah Nabi SAW. Itu asas dia. Mencontohi dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW, berada di atas manhaj yang betul dan berpegang teguh dengan seluruh pernyataan, perbuatan dan juga apa-apa yang melibatkan Nabi SAW. Dan seseorang yang benar cinta dia pada Rasulullah SAW, mengikut Nabi daripada sudut lahiriah dan juga batiniyah, dan menyesuaikan perkataannya dan perbuatan dengan sunnah Nabi SAW. Dijelaskan Rasulullah SAW daripada hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia kata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bunay. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, wahai anakku, ya bunay, in qadarta an tudbiha wa tumsiya laysa fi qalbika ghishun li ahadin faf'al thumma qala li ya bunay wa dhalika min sunnati wa man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Rasulullah kata, wahai anakku, jika kamu mampu pada pagi sampai petang hari ini, di hatimu tidak ada sifat khianat pada seorang pun, maka perbuatlah. Kemudian beliau bersabda kepadaku lagi, wahai anakku, ini termasuk sunnahku. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, dia telah mencintaiku. Dan barang siapa yang telah mencintaiku, maka akan bersama denganku di syurga. Orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus membuktikan ianya diwujudkan dan sememangnya berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendahulukan semua daripada segala-galanya, iaitu sebagaimana firman Allah Ta'ala, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih wa tarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Dan katakanlah, jika bapa-bapa, anak-anak, saudara-saudara, isteri-isteri dan keluarga, harta benda dan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan rugi, dan rumah tempat tinggal kamu yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul, dan berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang fasik. Surah At-Taubah ayat ke-24. Allah Ta'ala berfirman lagi, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, nescaya Allah mengasihi dan mengampuni dosamu.
Allah Ta'ala maha pengampun lagi maha penyayang. Ali Imran ayat yang ke-31. Baik. Daripada perkara yang pertama ini berkenaan dengan cinta pada Nabi SAW. Cinta kepada Nabi SAW dengan menghidupkan sunnah Nabi. Menghidupkan sunnah Nabi walaupun sikit, tapi dia sunnah Nabi. Sempena masuk bulan Ramadan ni, kita sebut beberapa sunnah Nabi SAW. Yang kadang-kadang kita tidak ambil pengajaran mana, yang kadang-kadang kita ambil leka. Dia masuk bulan Ramadan, sunnah Nabi SAW, Nabi pertingkatkan ibadah berbanding bulan-bulan yang lain. Bulan lain Nabi ni okey, ibadah dia banyak lebih pada yang lain lagi, tapi apabila datangnya bulan Ramadan, ibadah Nabi banyak berbanding pertingkatkan ibadah berbanding bulan-bulan yang lain. Itu merupakan perbuatan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Di antara benda yang kita ambil leka lah dalam bulan Ramadan ini, iaitu Nabi sebut menyegerakan berbuka dan melewatkan sahur. Menyegerakan berbuka dan melewatkan sahur. Itu contoh boleh kita ambil daripada sunnah Nabi sempena bulan Ramadan ini. Maknanya apabila kita berbuka puasa ni, waktu nak berbuka puasa kita tahu dah. Kalau bulan-bulan lain kita tak ambil cakna waktu maghrib ni. Bulan-bulan lain kadang-kadang tanya kawan kita, hari ni pukul berapa hari ni maghrib? Tapi bulan puasa ni orang pakat berebut jadual berbuka puasa waktu maghrib lah tu. Dengan waktu sahur, waktu subuh. Waktu subuh, waktu habis sahur. Orang akan tengok waktu dua ni. Kalau bulan biasa tak cakna sangat ni waktu subuh ni. Subuh kadang-kadang ikut dan kita je pukul 6.30, pukul 6.30. Tapi bila mari bulan Ramadan, kita cakna waktu subuh ni. Tak apalah, baguslah tu. Tapi kita harapkan supaya perangai yang ada pada bulan Ramadan itu dia berkekalan lah sampai bulan-bulan lain. Menyegerakan berbuka dengan maknanya bahawa tidak melengah-lengahkan waktu berbuka puasa. Itu tidak sunnah Nabi. Mana jadual berbuka tu kita tahu dah, hari ni pukul 7.30 kita kata buka puasa. Pukul 7.30 berbuka puasa, kita pun siap-siap. Mungkin 7 suku tu kita duduklah, tunggu depan makanan sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana doa orang yang berpuasa ketika hendak berbuka adalah doa yang penuh dengan makbul. Penuh dengan doa yang mustajab, doa yang diterima oleh Allah Ta'ala. Lalu kebetulan pula kita musim PKP, musim duduk dalam rumah. Kita panggil anak-anak kita. Duduk dalam hidangan tu, di tepi hidangan, yang kita isteri dah masak, kita pun sama-sama doa pada Allah Ta'ala. Masing-masing berdoa, masing-masing ada hajat masing-masing. Tak perlu suruh orang lain berdoa. Masing-masing berdoa. Ajar anak-anak berdoa sendiri-sendiri, masing-masing. Bukan doa makan ni. Doalah apa-apa pun sebelum daripada berbuka puasa. Itu petunjuk daripada sunnah Nabi SAW. Kemudian apabila azan je, masuk je waktu, dan mungkin pada ketika ini masjid juga ditutup ataupun sebagainya, kalau tak ada orang azan, yakin dengan jam kita lah. Jangan hari ni tuan-tuan pergi pulah jam tu awal 5 minit pula. Kalau yakin dengan jam kita ada pakai selama ni lah. Kalau rosak ustaz, tak rosak. Jam tu kalau rosak tu dia jadi cepat pula mari bulan Ramadan. Dia tak tahulah siapa dia pulah, dia kata ustaz jadi cepat lah, rezeki lah tu. 2-3 hari buka puasa awal. Tak. Tapi mungkinlah awal 5 minit je tak batal puasa tu. Kalau tak ada orang azan, saya rasa yakin bahawa telefon tuan-tuan pun sekarang ni pun dah canggih dah. Walaupun tu bila tak azan tapi telefon tukang azan. Masuk waktu kita pun zahabat dhama'u abta'la ghulurub wa thabatu ajru insya-Allah. Tu di antara doa Nabi.
Allahumma lakasumtu tu baca kat mana? Baca sebelum daripada tu lagi. Nak baca doa apa, bacalah. Tapi Nabi baca lepas masa berbuka, dhahabat dhama'u abtala'ul ghurub, telah pun Nabi membacanya, dan sahabat mendengar bacaan Nabi, dan sahabat meriwayatkan telah hilang segala dahaga kepenatan. Nabi pun ambil. Berbuka puasa sunnah Nabi ala tamr, dengan tamar. Tamar itu kurma, bukan dengan benda manis. Kita sabitkan kurma tu kurma manis. Tak. Sebarang perkara yang Nabi buat boleh dikatakan sebagai sunnah, apatah lagi Nabi sebut benda tu sunnah. Benda tu sunnah. Contohnya buah tamar tu Nabi sebut berbuka dengan tamar. Kalau benda manis yang lain dia tak sama dengan tamar. Tu kalau kita nak bincang dari sudut ijaznya banyak. Saya sebut secara ringkas. Dalam rumah masing-masing tu beli buah tamar, buah kurma, makan. Mula-mula ambil 3 biji, makan. Ataupun tidak ada kurma, rumah kita ada air, minum air dulu. Minum air dulu. Dan kita makanlah. Makan ala kadar. Bukan makan banyak. Mungkin kita makan kuih-kuih dulu, makan ringan-ringan, lalu kita solat berjemaah, lepas solat tu, sama makan balik. Tak apa. Janganlah kita makan sampailah lewat waktu sembahyang maghrib, sampai pukul 8, kadang-kadang 8 lebih baru nak sembahyang maghrib. Jadi kita nak buat sunnah Nabi, okey dah, menyegerakan berbuka. Tapi sampai kita makan tu sampai kenyang sangat, nak bangun sembahyang pun tak larat. Tak larat. Air soya tu di hujung tekak ni. Jadi itu bukan sunnah Nabi SAW. Lalu kena ubah benda tu dalam bulan Ramadan. Yang kedua, saya ambil yang asas ini. Yang kedua iaitu melewatkan sahur. Dia kata lewat sahur tu seronok lah. Seronok lewat sahur. Ni bukan sampai pukul 7 baru nak bersahur. Tidak. Melewatkan sahur maknanya kita tidak ambil sahur awal. Awal macam mana? Contoh saya sebut tak. Pukul 12, pukul 11 malam kita bersahur. Lepas tu kita tidur. Dengan tujuan nak sedap tidur. Bukan tu orang tak panggil sahur tu. Orang panggil makan tengah malam. Walaupun niat dia bersahur. Kerana waktu sahur ini sebelum daripada waktu subuh. Dalam 1 jam ataupun setengah jam sebelum subuh. Sahur tak perlu makan banyak. Tidak. Walaupun makan buah tamar, buah kurma sekalipun, ataupun makan benda ringan, belum subuh dapat pahala sahur. Dapat pahala sahur. Hatta kita minum air sejuk, bangun untuk bersahur pun, dapat pahala sahur. Walaupun dengan minum air sejuk. Jadi kita galakkan anak-anak kita bersahur ni. Galakkan. Gerak dia bangun sahur. Walaupun esok dia nak puasa sekerat hari ke setengah hari ke, tu dia punya pasal. Tapi gerak bangun sahur. Ajar dia untuk bersahur. Waktu sahur, waktu yang berkat. Waktu yang berkat. Waktu yang disebut oleh Allah dalam Al-Quranul Karim, وَبِالْ أَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Dan pada waktu sahur, yastaghfirun, mohon ampun daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istighfar. Waktu sahur ni. Bukan waktu yang main-main, waktu yang hebat. Waktu yang kita diminta supaya beristighfar, mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Itu waktu sahur. Sebab tu saya kata, awalkan buka, lewatkan sahur. Jangan lengah-lengahkan berbuka puasa. Macam saya pergi satu masjid tu, buat majlis berbuka puasa, kita orang panggil tazkirah, kita pergi tazkirah je lah. Rupanya sudah tazkirah tu ada apa, tak tahulah, baca doa ni lah, doa tu lah, saya semua tak baca, saya suruh tu imam tu baca. Baca tu imam kata, dia baca doa ke arwah. Allahumma lah, maghfirlah, betul ampun dosa semua tu. Dia sebut nama seorang-seorang. Di tangan dia ada 3 helai kertas nama orang mati dah. Habis dia sebut nama pula, ya Allah, berbelit-belit tu imam nak sebut nama.
Jadi satu masalah, jadi satu kerja pula. Sampailah masuk waktu. Dia sebut nama arwah lagi. Masuk waktu, tengok jam kita. Tok Bilal pun tengok jam, tengok Tok Imam, tengok jam, tengok Tok Imam, Tok Bilal. Nak pergi azan tak? Masing-masing duk tengok Tok Imam tu, duk baca nama arwah lagi. Saya pun kata pergi azan Tok Bilal. Azan Tok Bilal pun azan. Azan kita makan dia. Tok Imam tu berhenti doa. Tahu pun nak berhenti. Orang panggil imam tu jadi imam tu kena tahulah wakil keadaan. Mungkin dia jadi imam tapi tak faham sunnah Nabi SAW tu macam mana. Baik. Itu di antara golongan yang mencintai Nabi SAW, itu orang yang mencintai sunnah Nabi dan mengamalkan sunnah Nabi. Segala benda yang berkaitan dengan Nabi SAW, kalau diamalkan, boleh pahala. Yang kedua, dengan banyak mengingat dan banyak menyebut Nabi SAW. Kerana orang yang mencintai sesuatu, tentu dia akan mengingati dan menyebutnya. Ia menjadi sebab tumbuh kesinambungan kecintaan ini. Yang dimaksud banyak mengingat dan menyebut beliau SAW, tentunya dalam hal yang disyariatkan. Di antaranya hal yang disyariatkan itu menyampaikan selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Suratul Ahzab ayat yang ke-56. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan malaikat. Banyak kalilah kita sebut bahawa tidak ada satu ibadah yang Allah Ta'ala mulakan dengan dirinya. Ibadah ni Allah Subhanahu wa Ta'ala suruh kita buat. Suruh kita buat. Orang beriman, semayang kamu. Orang beriman, keluar puasa kamu. Keluar zakat kamu. Orang beriman, berpuasa kamu. Haji ataupun sebagainya. Semua ibadah-ibadah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala suruh kita buat. Tidak ada ibadah yang Allah Ta'ala mulakan dengan dirinya, tetapi dalam bab selawat ini, Allah Azza wa Jalla memulakan dengan dirinya sendiri. Allah Ta'ala mulakan dengan dirinya sendiri dalam bab selawat. Dengan firman Allah Ta'ala, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi wa inna Allah, sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, sallu alaihi. Sallu alaihi. Berselawat dan mengucap salamlah kamu kepadanya dengan sesungguhnya. Ini firman Allah. Ini adalah firman Allah yang perlu kita faham, yang perlu kita faham. Oleh kerana selawat ini satu ibadah yang besar, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala suruh kepada Nabi SAW, kepada Allah Ta'ala suruh pada orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Lalu tidak sempurna keimanan dia kalau tidak berselawat pada Nabi. Tinggal lagi macam mana cara nak selawat pada Nabi. Cara nak selawat pada Nabi oleh kerana dia salah satu daripada ibadah ya Allah Ta'ala mulakan dengan diri dia sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan beberapa riwayat selawat itu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala ajar kepada Nabi cara macam mana nak selawat pada Nabi. Maknanya selawat ni satu benda yang tidak boleh direka sama sekali. Tidak ada selawat tafrijiyah ke selawat tu, tidak ada. Jangan kita pandai-pandai mereka dalam bab selawat ini. Tidak, kerana Allah Ta'ala mulakan dengan dirinya dan Nabi SAW ditanya oleh para sahabat, macam mana cara nak selawat? Kemudian Nabi sebut kepada para sahabat, macam mana cara nak berselawat kepada beliau. Ini yang perlu kita faham dan perlu kita fahami. Nak berselawat pada Nabi SAW tu bagus dah. Ada, kita panggil salah satu rangsangan cinta pada Nabi. Tapi yang jadi masalah di antara kita apabila kita mengalunkan selawat itu tidak kena dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak kena dengan sunnah Nabi. Apabila kita mari nak solat tarawih ni, masing-masing duk cari selawat tu, duk cari selawat. Siapa dia nak selawat kata-kata. Selama ni kita pergi masjid Tok Bilal selawat, padahal benda tu tidak sunnah pun.
Tidak sunnah dan tidak menjadi sunnah Nabi pun berselawat ketika mana datangnya tarawih. Macam-macam disebut, macam-macam disebut. Allah minallah wa min maghfiratan wa rahmah, tu di antara lafaz dia dah. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa dhukhrina. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad. Mari mana? Kena tengok lu riwayat tu mari daripada mana? Kalau nak selawat. Dan bukan masa tarawih, kerana dia mengadakan masa-masa yang tertentu untuk berselawat. Nah, ada sebut dalam komen ni, ada orang komen, dah mula nak haramkan selawat-selawat ulama yang karang. Ulama tu karang, siapa je orang boleh karang? Bukan ulama saja, tapi nak tanya riwayat tu. Sebelum beramal, kena tanya riwayat dulu. Nah, kena tanya riwayat tu datang daripada mana. Kalau tahu riwayat datang daripada mana, tak apa kita amal. Kerana selawat ini ibadah. Bila ibadah, kena ikut Nabi. Kena ikut Nabi. Itu asas dia yang perlu kita faham. Ataupun sahabat. Kenapa sahabat bila turun ayat selawat ni, sahabat tak pakat reka selawat-selawat masing-masing? Dan bagaimana sahabat mari tanya Nabi, qad arafna assalamu alayka ya Rasulullah. Kami tahu cara nak selawat pada kamu ya Rasulullah. Kami tahu cara nak selawat pada kamu ya Rasulullah. Macam mana cara kami nak? Kami tahu cara nak salam kepada kamu Rasulullah. Macam mana cara kami nak selawat? Nah, dia kata bukan haram pun. Bukan haram apa? Buat benda bid'ah tu haram. Buat benda yang Nabi tak buat tu haram. Yang berbentuk ibadah itu haram. Tak haram apa? Tak boleh sama sekali. Apa yang kita buat, benda yang tidak dibuat oleh Nabi SAW. Saya kata, selawat itu sunnah. Bila-bila masa pun selawat. Tetapi menetapkan selawat pada tarawih itu, penetapan itu mesti ada dalil. Pertama. Yang kedua, semua lafaz selawat telah diajar oleh Nabi SAW. Semua lafaz selawat telah diajar oleh Nabi. Tidak ada selawat diterima dalam mimpi, tidak ada selawat diterima dalam mimpi tak syekh tarikat kamu, tak syekh sufi kamu yang bermimpi jumpa Nabi SAW, Nabi bagi selawat. Tidak ada benda tu. Hatta marilah ulama besar mana pun, karang selawat sekalipun, tulis beratus-ratus cara selawat sekalipun, tapi selawat itu tidak ada diriwayatkan oleh para sahabat dan Nabi SAW tidak sebut, maka itu tak boleh. Karena selawat itu ibadah. Ibadah khusus. Ya Allah Ta'ala mulakan dengan diri dia. Ya Allah Ta'ala mulakan dengan diri dia. Sebab tu sahabat tanya Nabi, qad arafna assalamu alayka ya Rasulullah. Kami tahu cara nak beri salam padamu. Cuba aja kami selawat. Nabi diam. Sampai 3 kali sahabat tanya, katanya barulah Nabi sebut cara nak selawat. Yang paling besar sekali selawat Ibrahimiyah. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala, tu yang paling besar. Dalam bab selawat. Ni dia tulis majlis berselawat. Tapi dalam tu qasidah yang kadang-kadang lari dia punya makna dia sebenar. Ada tulis itu majlis berselawat. Tapi majlis berselawat, nama majlis berselawat. Tapi sebaliknya bukan selawat, tetapi dengan muziknya, dengan gendangnya, dengan tunya, penuh dengan nyanyian. Penuh dengan, dia bertukar di antara qasidah dengan selawat. Itu masalah orang kita. Baik. Kemudian, Nabi SAW ada juga hadis. Karena Rasulullah SAW dulu bila berlalu sepertiga malam, dia bangun dan berkata, wahai sekalian manusia, berzikir kepada Allah dengan zikir, berzikirlah kepada Allah. Pasti datang tiupan sangkakala pertama diikuti yang kedua, datang kematian dengan kengeriannya, datang kematian dengan kengeriannya. Ubay berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, aku memperbanyakkan selawat untukmu. Berapa banyak aku berselawat untukmu?
Rasulullah SAW sebut sesuka hatimu. Lalu Ubay berkata lagi, aku berkata 1/4. Rasulullah SAW kata, terserah, tetapi jika engkau tambah maka lebih baik. Aku berkata 1/2. Beliau menjawab, terserah, tetapi jika engkau tambah maka itu lebih baik bagimu. Maka aku berkata lagi, kalau begitu 2/3. Rasulullah SAW menjawab, terserah, jika engkau tambah maka lebih baik bagimu. Lalu aku berkata, aku jadikan seluruh doaku dan selawatku untukmu. Rasulullah SAW menjawab, jika begitu selawat itu mencukup keinginanmu dunia akhirat dan Allah mengampuni dosamu. Baiklah. Ibnu Qayyim menyatakan, Syekh kami Abul Abbas Ibnu Taimiyah ditanya tentang tafsir hadis ini. Beliau menyatakan waktu itu Ubay memiliki doa yang digunakan untuk dirinya sendiri. Nabi SAW bertanya apakah ia menjadikan 1/4 doanya untuk berselawat kepada Nabi SAW. Lalu beliau SAW berkata lagi, jika engkau tambah maka lebih baik. Dia menjawab 1/2. Lalu dia berkata, jika engkau tambah maka lebih baik bagimu. Sampai kemudian Ubay menyatakan bahawa aku menjadikan seluruh doaku dan selawat untukmu ya Rasulullah. Aku berdoa dan selawat banyak-banyak kepadamu wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW menjawab, jika begitu selawat itu mencukupkan keinginanmu dunia akhirat, Allah akan mengampuni dosamu. Demikian ini kerana orang berselawat 1 kali, Allah Subhanahu wa taala akan menjawab ataupun merahmatinya dengan 10 kali selawat. Dan barang siapa yang mendapat selawat Allah, iaitu Allah Ta'ala merahmatinya, tentu dia akan mencukupi segala keinginannya dan diampuni dosa-dosanya. Ini pengertian ucapan beliau, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu tuan-tuan rahmati oleh Allah, banyakkah berselawat pada Nabi ini bagus. Tetapi menentukan masa-masa untuk berselawat pada Nabi yang tidak ditentukan oleh Rasulullah SAW, itu tidak betul. Selawat je bila-bila masa. Selawat bila-bila masa. Dan selawat pada Nabi ni bagus, terutamanya hari Jumaat. Selawat pada Nabi. Bila kita berselawat pada Nabi, maka Allah Ta'ala akan berselawat kepada kita. Dengan cara Allah Ta'ala merahmati kita. Allah Ta'ala merahmati kita sebanyak 10 kali. Mengampuni dosa-dosa kita. Bila kita banyak lagi selawat, banyak lagi Allah Ta'ala memberkati kita. Oleh kerana itulah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bila kita bercakap soal selawat kepada Nabi ni, marilah selawat yang penuh dengan reka-rekaan. Okey dah nak selawat kepada Nabi tu, niat sayang kepada Nabi, sebab tu kita kata meluruskan kecintaan kepada Nabi di dalam konsep yang betul. Kerana kalau kita tengok di luar sana, Syiah pun mereka sayang pada Nabi. Sebab zaman sekarang ni ramai hak mengaku ahli sunnah wal jamaah ni. Ramai. Hak ni mengaku ahli sunnah wal jamaah. Hak tu mengaku ahli sunnah wal jamaah. Hak ni mengaku ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah ni perkataan yang orang berebut. Ya orang berebut. Kami termasuk ahli sunnah wal jamaah. Dia pun baca hadis 73 orang, 73 puak yang sesat, satu je yang selamat. Orang bakat baca hadis tu. Selamat tu golongan dia lah. Masing-masing berebut perkataan ahli sunnah wal jamaah. Masing-masing berebut perkataan ahli sunnah wal jamaah. Sebab apa? Sebab masing-masing nak mengaku, tetapi ciri-ciri kepada ahli sunnah wal jamaah itu sendiri. Ada orang yang meletakkan ciri ahli sunnah wal jamaah bermazhab Syafi'i, aqidah Asy'ariyah, Maturidiyah, tasawuf Imam Ghazali ataupun Junaid Baghdadi. Itu di antara takrifan dia. Mana betul takrif gitu? Ahli sunnah wal jamaah mazhab Syafi'i dan mazhab lain macam mana? Mazhab Imam Malik, mazhab Hanafi, adakah mereka terkeluar daripada ahli sunnah? Tasawuf Al-Ghazali, Al-Baghdadi, kita tidak menolak Al-Ghazali, tak tidak menolak ulama-ulama yang lain.
Tetapi ulama lain pun ada juga tulis kitab tasawuf. Ibnu Qayyim menulis, Ibnu Taimiyah juga menulis Tazkiyatun Nafs. Adakah mereka tidak ahli sunnah wal jamaah? Dan nak ta'rif ahli sunnah wal jamaah itu ma ana alaihi wa ashabi. Ma ana alaihi wa ashabi. Apa yang aku lakukan ataupun apa yang aku pegang dan juga sahabat-sahabat aku. Itu ahli sunnah. Imam Hanafi pun pegang sahabat Nabi, Imam Syafi'i pun pegang sahabat Hanafi, Imam Malik pun pegang sahabat Nabi, Imam Syafi'i pun pegang sahabat Nabi. Semua pegang sahabat Nabi SAW. Baru betul takrifan dia, ma ana alaihi wa ashabi. Apa yang dipegang oleh aku dan juga dipegang oleh para sahabat, itu ahli sunnah wal jamaah. Dalam masalah akidah, nak takwil tak takwil itu perbincangan. Tapi janganlah meletakkan kena berpegang dengan Asy'ariyah Maturidiyah, tidak. Saya pun mengaji Asy'ariyah Maturidiyah. Dan saya yakin ustaz-ustaz lain pun semua mengaji. Yang dituduh sebagai Wahabi, semuanya mengaji. Guru kita Maulana Asri, guru saya, mengaji aliran Deobandi. Di antara asas kepada aliran Deobandi mesti mengaji Asy'ariyah Maturidiyah, mesti mengaji. Tetapi mengaji untuk melawan falsafah, bukan mengaji untuk pegang akidah. Sebab di sana ada kaedah untuk melawan ahli kalam, ahli falsafah. Kita tidak menolak 100%, tidak. Tapi apabila ambil benda itu sebagai pegangan kita, dan mereka ahli hadis berpegang dengan akidah salafus salih. Nak mengaji itu tak ada masalah, kerana pengajian tu, cara tu melawan ahli-ahli falsafah, bukan ambil menjadi pegangan kita. Itu yang menjadi masalah pada hari ini. Kerana itu yang perlu kita faham, yang perlu kita sedar, bahawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinggalkan agama ini dengan kelengkapan yang cukup baik untuk mengamalkan agama ini, yang dibuat oleh para sahabat dan juga dibuat juga oleh para tabi'in yang mengikuti para sahabat. Itu berkenaan dengan selawat pada Nabi. Kemudian menyebut keutamaan dan sifat khusus, akhlak dan perilaku utama yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga menjadikan Nabi SAW sebagai contoh, dan juga menyebut mukjizat serta bukti kenabian, mengenal kedudukan dan martabat Nabi SAW berbanding yang lain, sehingga semakin meningkat keimanan dan kecintaan kepada Nabi SAW. Yang pertama dengan berselawat pada Nabi. Yang kedua dengan tengok akhlak Nabi, ataupun contoh tiru akhlak Nabi SAW. Dan Nabi juga menyebut bahawa Nabi diutuskan untuk berakhlak yang baik. Nabi mengajar kita akhlak-akhlak yang baik, percakapan yang baik, cara nak bercakap, cara nak berinteraksi dengan orang. Lihatlah pada perkataan Nabi SAW. Nabi tidak cakap dengan menyakiti hati para sahabat. Nabi panggil dengan gelaran yang baik. Nabi panggil nama. Nabi panggil nama. Kerana disuruh kita supaya qaulan karima, berkata dengan perkataan yang mulia, berkata dengan perkataan yang baik. Itu di antara percakapan Nabi SAW. Nabi tidak berkata satu perkara yang sia-sia. Semua keluar daripada mulut Nabi itu dirakam, ditulis oleh para sahabat yang menjadi syariat. Dan sahabat begitu faham ketika mana Nabi bergurau, ketika mana Nabi bercakap, sehingga perkataan Nabi itu walaupun gurauan yang keluar daripada mulut Nabi menjadi satu perbahasan yang besar di kalangan para alim ulama kita. Sebab itu kita kena reti dan kita kena tahu. Nah, ada orang kata puak-puak ni ambil alih Quran sunnah saja, tak ambil ulama. Saya nak bagi tahu
betapa tak betulnya perkataan ni. Kerana dari mana kita nak ambil Al-Quran dan Sunnah itu kalau tidak melalui ulama? Dari mana? Ulama yang mempunyai sanad keilmuannya sampai pada Nabi. Datangnya Al-Quran yang kepada kita pada hari ini oleh kerana jasa ulama, dan datangnya hadis, kita boleh tahu hadis ni sahih, hadis ni apa semua sekali itu, semua tu para ulama tu. Bukannya Nabi sebut sahih, lepas tu Nabi baca hadis. Kalau Nabi sebut dhaif, tidak. Dhaif ke sahih ke hasan li ghairih ke mursal sahabi dalam ilmu hadis, semua itu ada kaitannya dengan ulama. Kerana ulama tu yang ambil. Perkataan ini berbalik kepada orang yang menuduh ni. Sebab apa? Sekarang ni ada pula jenis trend mimpi yang mana nak tahu hadis tu sahih tak sahih, tok guru dia mimpi tanya Nabi sahih tak sahih. Ni. Tok guru dia mimpi jumpa dengan Nabi, lepas tu tanya Nabi, "Ya Rasulullah, ada orang tanya hadis ni sahih ke tak sahih?" Rasulullah kata, "Betul, itu mari pada aku." Jadi dia pula jadi lujnah tahqiq hadis tamat sekarang. Sebab apa? Tok Syekh dia mimpi jumpa dengan Nabi. Ni baru tak pakai ulama, dia pakai diri dia sendiri. Anak murid ni pakai ulama seorang tu je. Hak mimpi jumpa dengan Nabi, hak mabuk ketum ni. Kalau saya sebut gitu orang marah lah. Tapi memang itu hakikat dia. Ini agama ni bukan benda yang mabuk. Agama ni bukan benda yang khayal, bukan memperbodohkan akal yang waras. Agama ni mari pada Nabi SAW. Allahu Akbar. Baik. Sebab itu saya sebut tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak sebut pada tuan-tuan bahawa orang kata tak pakai ulama salah. Guna ulama kerana nak tahu hadis sahih. Dan apa yang dinakalkan oleh ulama itulah yang kita sebut. Apa yang dinakalkan oleh Ibn Taymiyah, apa yang dinakalkan oleh Ibn Kathir, dan ulama-ulama yang lain, An-Nawawi sebagainya, Subki, semua itu ulama yang kita hormat kepada. Tetapi penilaian ilmu yang disampaikan oleh ulama tu, kita kena nilai di atas garisan yang betul, yang tidak bias kepada mana-mana. Sebab tu Al-Imam Syafi'i telah menyebutkan kepada kita semua bahawa jikalau kamu jumpa lagi yang sahih lebih daripada aku, maka itulah pendapat aku. Bermakna keterbukaan Al-Imam Syafi'i dalam bab ni. Jika kamu jumpa lagi hak sahih lebih pada aku, maka kamu ambil. Itu juga pendapat aku. Mana ruang untuk menerima Imam Syafi'i dengan penuh tawaduk. Jadi orang duk kata dia ni mazhab Syafi'i. Tapi akhlak Imam Syafi'i jauh sama sekali. Akidah Imam Syafi'i pun tak mengaji. Duk mengaku Syafi'i situ, duk mengaku Syafi'i tapi duk buat benda bid'ah. Imam Syafi'i ni disebut sebagai imam penegak sunnah. Syafi'i mana dia ikut kita pun tak tahulah. Habis jadi mabuk belaka. Kenapa? Kerana ada golongan agama yang berkepentingan yang nak suruh orang tu ikut dia, bukan ikut Nabi SAW. Bina pengaruh untuk dia, bukan bina pengaruh untuk Nabi SAW. Baik. Yang akhirnya, beradab dengan Nabi SAW, baik menyebut namanya ataupun memanggilnya. Itu tanda kita cinta pada Nabi. Firman Allah Ta'ala surah An-Nur ayat 63, La taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a'i ba'dukum ba'da qad ya'lamu Allahu alladhina yatasallaluna minkum liwadha falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim. Surah Nur ayat 63, An-Nur ayat 63, yang bermaksud janganlah kamu jadikan panggilan Rasul di antara kamu seperti panggilan sebahagian daripada kamu yang lain. Sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang beransur-ansur pergi di antara kamu dengan berlindung kepada kawannya. Maka hendaklah orang yang menyalahi perintahnya takut akan ditimpa cobaan dan azab yang pedih. Beradab dengan Nabi SAW
kata Ibnu Qayyim bahawa adab tertinggi terhadap Nabi SAW lah secara menerima dan tunduk patuh kepada perintahnya, membenarkan tanpa penentangan dan khayalan yang batil, yang dinamakan ma'qul ataupun masuk akal, syubhah, ragu-ragu, membuang segala menentang benda-benda yang khayal, dinamakan sebagai benda tidak masuk akal, syubhah, ragu-ragu, dan mendahulukan pendapat yang betul dan pemikiran yang jelas, sehingga berhukum menerima, tunduk dan patuh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian apa yang perlu kita faham dalam mencintai Nabi ini, seterusnya itu beradab dengan Nabi. Orang hari ini ramai duk beradab dengan Nabi. Saya nak tanya dengan secara jujur lah. Dia beradab dengan Nabi ke beradab dengan orang yang mengaku dia tu keturunan Nabi, tapi menyalahi sunnah Nabi? Dan di antara tanda cinta yang keempat ini, menyayangi keturunan Nabi, Ahlul Bait, yang bersama dengan sunnah Nabi. Alhamdulillah, negeri Perlis ni dia punya raja Ahlul Bait. Tuanku Syed Sirajuddin Jamalul Lail dan seluruh keturunan Jamalul Lail yang memegang tampuk kerajaan negeri Perlis ini adalah Ahlul Bait, keturunan Nabi SAW, yang dibina negeri Perlis ini di atas Al-Quran dan Sunnah. Kalau orang kata negeri Perlis ni mazhab Wahabi, tidak ada satu perkataan Wahabi pun dalam undang-undang tubuh kerajaan negeri Perlis. Tidak ada. Satu perkataan pun tidak ada. Satu perkataan Wahabi. Kalau orang kata Perlis ni Wahabi, Ahlul Bait negeri Perlis ni raja yang kita kena taat. Macam mana orang yang mengaku dia tu Ahlul Bait tapi tidak sama dengan apa yang dibawa oleh datuk nenek moyang mereka itu Nabi SAW? Tak sama langsung. Kita pelik kadang-kadang puak-puak Syiah ni dia reti, dia pandai, dia hasut orang kita ni. Kalau kita tengok dalam bab Syiah, mereka lebihkan Husain daripada Hasan. Lebihkan Sayyidina Husain daripada Hasan. Hasan juga cucu Nabi. Hasan juga cucu Nabi. Yang orang Syiah kata lahir pada kurun yang ketiga hijrah, sedangkan Sayyidina Hasan lahir pada yang kurun yang ketujuh hijrah. Sayyidina Hasan lahir selepas daripada, kalau kita tengok perkahwinan Ali dengan Fatimah itu sendiri, selepas peperangan Uhud. Perang Uhud kurun ketiga hijrah. Takkanlah kalau Sayyidina Ali tu kahwin dapat anak terus. Tak. Dia dapat anak yang pertama, Ummu Kalthum, anak sulung dia. Baru mari Sayyidina Hasan tahun yang ketujuh hijrah. Orang Syiah duduk cerca Umar bin Khattab, duk kata macam-macam pada Umar Al-Khattab, duk kata macam-macam, caci macam-macam, sumpah maki Umar Al-Khattab. Kita tengok satu riwayat yang mana Umar bin Khattab, ketika Sayyidina Hasan masih lagi kecil, Umar angkat Sayyidina Hasan, letak atas bahu. Dia kata, wahai budak, wahai Hasan, wajah kamu ini mirip wajah datuk kamu. Wajah kamu ini mirip wajah datuk kamu. Itu Hasan. Tapi orang Syiah seolah-olah melupakan Hasan. Dia pergi pada Husain. Pergi pada Husain. Itu benda yang Syiah buat. Sejarah-sejarah Nabi yang diubah-ubah oleh Syiah untuk mencerca sahabat, untuk mencerca ummahatil mukminin, Abu Bakar, Umar dan sebagainya, sahabat-sahabat Nabi yang diiktiraf oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka cerca, mereka maki, tanpa sedar mereka telah mencabut keimanan yang ada pada jiwa mereka.
Kita tidak menentang golongan yang sayang kepada Ahlul Bait, malahan kita akidah Ahli Sunnah wal Jamaah semua ni adalah golongan yang sayang kepada Ahlul Bait. Tapi kita nak nyatakan Ahlul Bait yang mengikut sunnah Nabi, yang mempertahankan sunnah Nabi, yang tu yang kita sayang. Yang tu yang kita sayang. Dan kita tidak akan sama sekali bersekongkol dengan Ahlul Bait yang melawan sunnah Nabi SAW. Jadi bila orang ni dia mengaku Ahlul Bait, maka orang hormat dia. Kadang-kadang hormat tu melampau. Hormat tu melampau dalam penghormatan kepada Nabi SAW. Dalam menyebut berkenaan dengan Nabi SAW, hendaklah kita rujuk kepada bagaimana sahabat menyayangi dan menyanjungi Nabi. Sahabat sanjung Nabi, sahabat sayang Nabi macam mana. Itulah untuk hari ini insya-Allah. Esok kita akan sambung lagi berkenaan dengan daurah tafsir kita insya-Allah daripada surah Al-An'am, dan kita akan baca tafsir tersebut sepanjang Ramadan. Daurah kita ni sepanjang Ramadan. Jadi saya nasihatkan kepada penonton semua supaya ada Quran depan tu masa kita baca, biar dapat ilmu, dapat manfaat. Jangan duk dengar sambil-sambil masak, duk dengar sambil-sambil tu jangan. Biar ada Quran, tengok Quran ke tengok tafsir depan tu, supaya kita dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jumpa lagi esok hari, mudah-mudahan Allah Taala beri kesabaran dan Allah Taala beri teguhkan keimanan kita dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayil asqam. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih.